Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, keizinan, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama lagi dapat menjalankan tanggungjawab ibadah kita dan juga seterusnya meneruskan kuliah kita, perbincangan ilmu kita, walaupun tergendala lama. 2 minggu lalu saya dah buat video masuk dalam Facebook, tapi tak tahulah berapa yang mendengarnya. Walaupun saya rasa warga TTDI ni yang senior pun very much IT savvy kan. Dia boleh dengar Facebook pun boleh, okay, no problem. Cuma mungkin ada antara yang tak dapat mengikuti, jadi mungkin hari ini kita cuba buat sedikit revision lah tentang perkara yang kita bincangkan. Alhamdulillah, kita dapat teruskan perbincangan berkaitan dengan kitab karya besar Imam Al-Ghazali rahimahullah, Ihya Ulumuddin, dan kita membincangkan bab pertama iaitu Kitabul Ilm. Dan kita sampai sudah sebenarnya dalam perbahasan tentang penjelasan ilmu fardu kifayah. Sebelum ini kita telah membincangkan tentang ilmu fardu ain, dan pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang ilmu fardu kifayah. Malah pada pertemuan yang akhir dulu saya dah bincang sedikit tentang apa dia ilmu fardu kifayah. Tapi sebagai recap, sebagai mungkin pengulangan untuk kita melihat kembali kat mana kita ni, sebab dah lama tak berbincang, saya buat review sikit. Pertama, berkaitan ilmu ni, pembahagian yang paling besar yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan kepada apa yang telah difahami oleh para ulama menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Pada orang Islam, kepada orang Islam itu, ilmu itu terbahagi dua. Satu ilmu yang dipanggil fardu ain, satu lagi ilmu yang dipanggil fardu kifayah. Kenapa ada dua pembahagian ini? Ada lagi pembahagian yang lain yang banyak, tetapi ini dua yang concern orang Islam, yang menjadi kepentingan khusus terhadap orang Islam. Kerana apa? Kerana dua pembahagian ini merujuk kepada ilmu-ilmu yang wajib, yang fardu kepada orang Islam. Dan fardu itu pula terbahagi kepada dua jenis. Satu, ia fardu kepada setiap individu, dan yang keduanya, ia fardu kepada kelompok umat Islam itu selagi mana keperluan mereka dalam hal itu dicapai. Yang fardu kifayah itu, apa dia ilmu-ilmu yang termasuk dalam kumpulan ilmu fardu ain? Paling mudah untuk kita faham, ilmu fardu ain ini ialah apa sahaja ilmu
yang kena kita pelajari berkait dengan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Apa sahaja perkara yang kita kena pelajari untuk kita melakukan perkara-perkara yang wajib ke atas diri kita sebagai seorang hamba. Kalau kita mengaku kita ini hamba Allah, Muslim tu hamba lah, maknanya kita tunduk. Islam itu menundukkan diri. Maka ada perkara-perkara yang otomatik dia jadi wajib untuk kita buat. Apa dia? Yang paling mudah, 2 rukun itu. Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam. Senang Yang rukun iman berkait dengan benda dalam, benda kepercayaan, benda hati, benda akal, yang kena diisbatkan, kena diyakinkan dalam diri kita bahawa ia benar. Itu tak payah kita ulang, kerana rukun iman ni kalau tak hafal juga, dah level umur macam ni saya tak tahulah. 6 je, tak banyak, 6 je. Kan? Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhirat, malaikat, qada dan qadar. Tapi panjanglah dia punya pendalaman tu, tapi 6 tu asas. 6 perkara ni kalau kita miss salah satu, kita tidak sempurna iman kita. Kita tidak boleh dipanggil seorang mukmin. Kan? Setelah kita percaya pada Tuhan, percaya pada Rasul, kita tak percaya pada malaikat. Sebab kita kata malaikat ni irrational lah untuk saya percaya. Saya kan orang yang modern. I'm a very scientific man. How can I believe in spiritual being yang cannot be proven? Tak boleh di proof. Tak boleh buat masuk makmal. Tak boleh nak dikaji kewujudannya. Satu tu je kalau kita tinggalkan, kita miss, kita tak percaya, maka iman kita tidak sempurna. Ataupun percaya benda-benda, malaikat percaya, Tuhan percaya, Nabi percaya, kitab percaya, tapi tak percaya kepada qada dan qadar. Kita tak percaya bahawa perkara-perkara yang berlaku setiap hari ini adalah hasil dari kudrah dan iradah Tuhan. Kan? Covid ni, Covid is nothing to do with God. Sebab Covid ni kan sebab kuman. Mula kat China, kat Wuhan. Mana ada peranan Tuhan dekat situ. Dia very much benda yang empirical, berlaku disebabkan oleh kuman. Jadi Tuhan tak ada kena-mengena. Itu masalah. Kerana di situ kita sudah bermasalah pada rukun iman yang ke-6. Percaya kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu. Dalam akidah ahli sunnah, ketentuan Tuhan ni bukan ketentuan yang baik saja. Ketentuan yang tidak baik pun kita kena percaya. Macam penyakit, macam banjir. Semalam Shah Alam banjir tempat saya. Bukan tempat rumah saya lah, tapi section 10. Jarang-jarang banjir Shah Alam. Dulu lah ada kan, tapi sekarang ni tak boleh nak dijangka. Tapi itu tetap iradah dan kudrah Allah Ta'ala. Sebagai seorang Islam dan mukmin, kita kena percaya macam mana pun keadaan, itu tetap ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini rukun iman. 6 benda 6 perkara itu mesti settle. Dan ilmu kepada 6 perkara tu kena belajar lah. Dan dia wajib. Dia termasuk dalam fardu aini. Ain tu maknanya setiap diri kita ni, tak ada kecuali. Tak kira kita kerja apa, tak kira profession kita apa, tak kira kita anak siapa. Kalau kita Muslim dan mukmin, 6 benda ni wajib belajar. Sebab apa dia wajib? Sebab dia jenis ditaklifkan kepada setiap individu tanpa kecuali. Dia tidak boleh diwarisi.
Kan? Kan raihan nyanyi iman tak dapat diwarisi. Saya tak pernah nyanyi lah. Tapi kan sini kata dia kata iman tak dapat diwarisi. Memang betul lah. Kalau bapak dia tu tok imam ke, tok guru ke, tak semestinya anak tu dapat mewarisi keimanan ayahnya itu. Dia kena sendiri belajar. Anaknya itu kena belajar, kena lalui sama macam ayahnya. Belajar tentang iman itu, tentang akidah, tentang usuluddin. Dan tak kira dia kerja apa, profession apa, dia engineer ke, dia accountant ke, asal dia Muslim dan mukmin, dia kena belajar juga. Walaupun dia kata ini bukan bidang saya, ini bukan masalah bidang, ini masalah kita dengan Tuhan. Nanti dekat akhirat kita bertemu dengan Tuhan berdasarkan agama, iman kita, bukan berdasarkan profession kita. Kita mungkin seorang pakar bedah, pakar ni, tetapi kalau kita Muslim, tak ada ilmu tentang akidah, tidak beriman dengan Tuhan, kita hadapilah dengan Tuhan sendiri. Itu maksudnya. Sebab itu dia kata fardu ain. Begitu juga dengan 5 rukun Islam. Ini pun tak payah ajarlah, lagi kurang daripada tadi. Yang tadi 6, yang ni lagi sikit 5, dan dah belajar daripada kecil. Mengucap 2 kalimah syahadah, solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, kan. Jadi benda ini pun basic. Tetapi basic tak basic, kerana kita wajib melakukannya, maka ilmu tentang perkara itu jadi wajib. Sebab kita terpaksa solat pun sama macam iman tadi. Dia tak boleh waris, dia tak boleh ganti, dia tidak boleh wakil, kan? Hari ni saya malas sikit dah semayang, tapi Tok Bilal kita rajin semayang. Saya call dia, Ustaz boleh tak tolong semayangkan saya? Semayangkan saya boleh, nanti tunggu, nanti saya semayangkan. Tapi nak tolong ambil alih tugas dan tanggungjawab solat, tak boleh. Kita sakit pun kita kena solat sendiri, ada cara dia. Tapi tanggungjawab tetap tanggungjawab. Kalau dah kita panggil diri kita sebagai Muslim dan mukmin, hamba lah. Dan sebab itu segala ilmu untuk solat, segala ilmu untuk puasa, segala ilmu untuk haji, segala ilmu untuk zakat, itu wajib dipelajari. Sebab kita sendiri yang kena buat, tak boleh wakil. Kan mudah dia punya logik. Kenapa ia dipanggil fardu ain? Sebab benda tu kita wajib buat secara sendiri. Jadi itulah secara mudah apa yang dipanggil fardu ain. Dan kita dah bincang dulu, fardu ain ni dia dinamik. Dia bukan wajib itu pada setiap masa. Dia wajib itu ikut masa wajib tu lah. Contohnya kalau solat, dia wajib ketika datang waktu solat tu wajib lah. Ketika puasa misalnya, nanti Ramadan, ilmu untuk berpuasa tu dah jadi wajib masa Ramadan nanti. Masa Muharram tak wajib lagi. Tapi janganlah tunggu dah nak Ramadan baru kita nak belajar ilmu puasa. Sebab itu dalam konteks kita ni, alhamdulillah, kerajaan pun dah buat sistem. Semua benda-benda yang wajib ain ni, fardu ain ni, dia dah ajar lebih awal. Itu panggil kafar tu, ilmu fardu ain tu. Tetapi janganlah kita berkecukupan dengan ilmu yang kita belajar masa kafar tu. Sebab apa? Sebab masa kafar tu pun kita pun budak-budak lagi. Belajar pun main-main je kadang-kadang. Fahamnya pun tak berapa sangat. Walaupun skor masa periksa, kan? Sebab nak periksa, hafal lah. Jadi kenalah dipertingkatkan. Malah sebenarnya ilmu fardu ain ni dia kena meningkat sama seperti meningkatnya umur kita. Sebab kita nak kena amalkan terus ni. Solat ni bukan amal masa sekolah aja, kita kena amal sampai kita tua. Malah kualiti solat kita itu sepatutnya bertambah baiklah bila kita bertambah umur. Macam juga kita buat benda-benda lain. Kan, benda lain kan dia meningkat, kita tambah ilmu kita.
ilmu tentang urusan keuangan misalnya. Masa kecil-kecil dulu kita tahu tabung buluh aja. Tapi bila dah dewasa kita baca, kita belajar sistem keuangan. Kita belajar macam mana nak urus keuangan kita sendiri. Kita tambah pula belajar main saham pula. Sekarang ni saham pakai cryptocurrency. Nak kaya cepat, beli yang Bitcoin. Itu dia punya naik mencanak, jatuh pun mencanak juga. Kalau untung kalau rugi kan. Tapi kan ilmu itu bertambah dan kita pun ambil inisiatif untuk menambah ilmu tentang dunia je tu, tentang keduniaan saja. Tambah duit kan. Tetapi bab-bab yang kita nak berjumpa Tuhan ni, yang pasti kita perlu ada, yang ini kita kurang. Jadi sebab itulah fardu ain itu dia mesti, walaupun dia bermasa, tetapi baiknya kita belajar sebaik mungkin. Kalau rasa tak cukup, tambah. Bab akidah ni saya kurang sikit lah, tambahlah. Ruang banyak. Dekat masjid ajar bab akidah. Dekat madrasah-madrasah pun ada mengajar itu. Dekat universiti pun ada buat kelas-kelas. Banyak ruang untuk kita menambah kualiti, memperbaiki kualiti fardu ain kita. Jadi jangan kita duk rasa disebabkan fardu ain ni dah settle dulu, kita rasa tak perlu tambah. Sedangkan hari ini kalau kita tengok, cabaran yang paling besar cabaran fardu ain lah. Cabaran akidah misalnya. Kan ramai orang yang sampai nak tinggalkan agama, sampai memperkecil-kecilkan agama, sampai melonggar-longgarkan agama, mempertikaikan syariah misalnya. Kerana apa? Kerana hal-hal fardu ain ini tidak mantap. Malah lawannya itu yang mantap kan. Ilmu sekular itu lebih mantap. Dan kalau ilmu sekular yang kita belajar itu pula bertentangan pula dengan kita punya ilmu fardu ain, kita yang jadi ejen untuk merosakkan ilmu fardu ain. Atau kita yang ejen yang akan mengkritik, yang akan nantinya dimusuh kepada agama. Itu malang sekali. Itu malang sekali. Okey? Itu. Baik. Nampak gaya malam ni habis revision aja. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu ain settle senang. Fardu ain ni selesai. Cuma walaupun dia senang, tapi dia punya dinamiknya tadi. Dinamika fardu ain tu kita kena faham. Sebab itu very relevant kepada hari ni. Sebab hari ni orang ramai salah faham. Dia rasa dah settle lah fardu ain ni. Saya kena tumpukan fardu kifayah ni. Sebab saya nak tambah profesionalisme, nak tambah saya punya social status, nak tambah keuangan saya. Jadi ilmu agama tak membantu, ilmu fardu ain tak membantu, tapi ilmu fardu kifayah membantu. Therefore I'm going to focus on fardu kifayah. Tak apa, tak ada masalah itu, tak ada masalah. Tapi jangan kita perkecilkan kepentingan ilmu fardu ain tu. Kerana itu amat penting. Jangan kita termasuk dalam orang yang Quran kata nanti dah sampai di akhirat barulah minta dekat Tuhan, ya Allah, boleh tak kau lewatkan sikit kematian aku ni untuk aku kembali ke dunia nak lakukan kebaikan, nak lakukan sedekah, nak lakukan benda-benda yang soleh. Sebab sebelum tu kita tak sedar benda itu penting kerana mungkin ilmu kita kurang. Jadi sebab itu ilmu fardu ain itu jangan kita ketepikan. Baik, sekarang ni fardu kifayah. Termasuklah apa yang kita bincang pada pertemuan yang lalu. Fardu kifayah ini kata Imam Al-Ghazali, ini pun ada juga di kalangan kita yang tak berapa perasan. Saya pun bila baca balik kitab Imam Ghazali ni baru jelas balik. Sebenarnya fardu kifayah ni dia ada dua. Satu yang berkait dengan urusan dunia kita. Senang kata, apa sahaja perkara yang memperkukuhkan urusan dan maslahah kita di dunia ini, ilmu tentangnya itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Contoh yang Imam Ghazali bagi, kalau kita masih ingat, kedoktoran misalnya, perubatan.
Kenapa perubatan itu dia fardu? Kerana kan perubatan itu dia menjaga kemaslahatan kehidupan kita di dunia ni. Covid ni kan, kalau tak ada ilmu perubatan, oh teruk. Kan, kalau tak ada ubat, tak ada vaksin. Ada yang anti vaksin ke grup masjid ni? Itu kita kena debat masalah lain lah. Tapi kalau semua okey, vaksin ke tidak, tak boleh masuk masjid kan? Jadi yang masuk masjid ni mesti dah vaksin ni 2 kali lagi. Paling kurang kita terima. Kerana apa? Kerana kita yakin perubatan itu membantu kita. Maka ilmu-ilmu tentang perubatan itu, kata Imam Al-Ghazali, dia fardu. Tetapi fardu kifayah ni beza dengan fardu ain. Dia bukan setiap orang kena belajar. Sebab kalau fardu ain tadi semua orang kena buat. Kena bertemu Tuhan, bertanggungjawab atas iman kita, bertanggungjawab atas solat dan apa semua. Tapi tentang perubatan ni, dia tidak menjadi taklif untuk menerajui perkara tersebut. Katalah kalau ada kelompok doktor, kedoktoran, team of doctors, experts yang dah mampu untuk menjaga kemaslahatan kelompok masyarakat itu, maka tak payahlah setiap individu tu nak kena belajar perubatan. Cukuplah. Sebab dia sufficient, dia based on sufficiency. Kifayah tu maksudnya cukup. Kalau dah cukup menjaga kemaslahatan, okey, tak perlu ramai-ramai. Ramai-ramai doktor pun nak letak kat mana kan? Sekarang ni pun anak saya yang sulung tu pun ambil kedoktoran, tak tahulah. Kan sekarang kontrak je semua kan? Semua kontrak je. Itu masalah lain lah. Tapi ilmu itu tetap penting, kerana ilmu itu menjaga kemaslahatan. Begitu juga tentang ilmu, kata Imam Ghazali, ilmu kira-kira. Macam hari ini maksudnya ilmu apa? Ilmu matematik, ilmu accounting, apa sajalah bentuk perkiraan. Kerana apa? Kerana ia penting dalam konteks kehidupan kita. Macam mana kita nak kira duit kita kalau tak tahu ilmu kira-kira? Macam mana nak kira, malah untuk agama pun, macam mana nak kira zakat? Zakat tu wajib, kan dia masuk fardu ain. Tapi ilmu kira-kira ni dia jadi pembantu kepada zakat. Kan? Kalau tidak, dia tak tahu 2.5% nak kira macam mana. Ilmu faraid misalnya, kalau meninggal dunia, itu pun dalam Quran disebut faraid tu kan, berapa persen untuk anak, untuk ayah, untuk ibu, untuk anak lelaki, anak perempuan. Itu juga kena dibantu dengan ilmu kira-kira. Nak kira ni, nak kira kiblat, ini pun kena ada ni falak kan, ilmu falak, astronominya, untuk mengira ketepatan. Kalau tidak, silap lari kita, tak ke Mekah kita punya ni, ke India kan, contohnya. Kalau tak betul perkiraan. Tapi perkiraan kiblat itu pun perlu kepada ilmu fardu kifayah seperti ilmu matematik. Jadi sebab itu ilmu-ilmu ini kita boleh kiaskanlah. Engineering ke apa, ilmu-ilmu apa sahaja yang membolehkan kita hidup dengan selesa, dengan baik di dunia ini, ilmu-ilmu itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Itu satu kategori yang kita dah biasa dengar. Kita pun dah biasa dengar fardu kifayah ni, ilmu ni lah, ilmu sains apa semua dia kata. Satu lagi kategori yang kita terlepas pandang, kata Imam Ghazali, ilmu fardu kifayah ni juga terdiri daripada sebahagian ilmu syariah. Sebahagian daripada ilmu syariah itu juga fardu kifayah sifatnya. Ilmu syariah ni maksudnya apa? Ilmu yang datang dari wahyu, ilmu yang datang daripada Nabi. Itu dipanggil ilmu syariah lah, bukan daripada pengalaman dan akal manusia sendiri. Itu pun ada sifatnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Ada benda yang tak perlu semua orang wajib belajar, hanya sebahagian saja. Apa dia? Yang ni kita nak ambil daripada kitab kita balik. Kitab pun tak bawa juga kan, jadi saya seorang je yang baca. Lebih baik saya bercakap je. Ilmu fardu kifayah dalam bab syariah ini, kata Imam Ghazali, ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang tadi itu ilmu ghaira syariah, perubatan apa semua tadi. Ghaira syariah itu bukan makna ilmu yang tak baik.
Cuma dia tidak datang daripada Quran, dia tidak datang daripada sumber wahyu, tapi dia tetap baik, macam perubatan apa semua tadi, dan dia terpuji, kata Imam Ghazali. Malah dia menjaga maslahah. Jadi tak ada masalah kalau anak-anak nak belajar medik ke, anak-anak nak belajar engineering ke, teruskan, sebab itu ilmu terpuji. Kerana nantinya mereka akan menyumbang kepada kemaslahatan manusia juga. Jadi teruskan. Tetapi yang ilmu dalam kalangan ilmu syariah ni pun ada juga yang sifatnya fardu kifayah. Maksudnya tak semua orang wajib belajar. Apa dia? Ada 4 jenis. Satu yang usul. Usul ini yang pertama ialah, kata Imam Ghazali, yang berkaitan dengan kitabullah, sunnah Rasul, ijma' dan peninggalan para sahabat. Contohnya belajar tentang ulumul Quran. Ulumul Quran. Ulumul Quran itu bukan semua orang wajib belajar. Walaupun yang wajib belajar, dia kena ajarlah kepada yang lain, kan? Tapi yang lain ini, yang wajibnya yang tadilah, yang kena solat, kena beriman. Tapi ilmu untuk pergi lebih mendalam tentang ilmu Quran, ilmu hadis, itu semua, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, teruk kita. Semua kena jadi muhaddis belaka ni. Semua kena tahu apa dia hadis hasan, hadis mutawatir, hadis mursal, hadis musnad, hadis. Teruk kita. Sebab itu dia tak jadi ilmu fardu ain, dia jadi ilmu fardu kifayah. Tapi dia tetap penting. Dia malah lebih penting daripada perubatan tadi. Dua-dua fardu kifayah. Ilmu perubatan pun fardu kifayah, ilmu ulumul Quran pun, ulumul hadis pun fardu kifayah. Tak semua orang wajib belajar. Tetapi dari segi kepentingan, yang ni lebih penting kerana ilmu syar'iyah, dia datang daripada wahyu. Dari segi kategori lah, dari segi martabat. Tapi yang kedoktoran apa semua tetap penting. Jadi ilmu tentang Quran, tentang hadis, tentang ijma', tentang kata-kata sahabat misalnya, penting tu. Apa Sayyidina Ali sebut, kita ni duk sibuk dengan hadis saja, tapi kita tak pernah sibuk mendengar dan membaca apa kata-kata sahabat tentang Nabi misalnya, kan? Sayyidina Ali kata apa, Sayyidina Umar kata apa, Sayyidina Abu Bakar kata apa. Kerana apa? Kata-kata sahabat ni dia akan menjadi supporting evidence kepada hadis. Katalah Nabi cakap satu perkara, Sayyidina Abu Bakar cakap perkara yang menyokong. Sudah tentu kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni penting, sebab Sayyidina Abu Bakar hidup bersama Nabi, kan? Katalah saya, kan, contoh sajalah saya. Kalau orang nanti katakan 100 tahun lagi orang nak kaji saya punya, kalau saya ni tokoh besar lah, saya punya ajaran, kata-kata tuan-tuan yang bersama-sama saya, sezaman dengan saya, yang dengar dan yang mungkin bercakap dan menulis juga, penting tu. Kerana dia akan jadi supporting evidence. Tuan-tuan akan kata, Dr. Farid dulu dia cakap sekian. Saya dengar, sebab saya setiap minggu dengar dia punya kuliah. Dan saya kadang-kadang borak-borak dengan dia lagi lepas tu. Dia cerita macam-macam, menghuraikan lagi apa yang dia sebut itu. Jadi kita punya kata-kata tu menjadi sokongan. Begitulah kata-kata sahabat ni penting dalam kita memahami hadis. Jadi tetapi tak semua orang wajib belajar. Begitu juga dengan ijma' dan lain-lain. Okey, itu satu jenis fardu kifayah, tetapi dalam kelompok ilmu syariah. Habis dah. Lagi 10 minit lagi ke? 10 minit lagi. Betul bagi tahu je lah, angkat tangan kalau nak habis. Sebab saya tak berapa nak pasti dari segi masa. Okey. Yang kedua, ilmu syariah tapi kategorinya fardu kifayah ialah tadi usul, ini furu' pula. Hal-hal furu'. Kalau yang ada kitab muka surat 85 yang bawah tu. Yang kedua cabang furu'. Apa dia yang furu' ni? Furu' ini ialah apa yang difahamkan dari yang usul tadi. Tidak menurut apa yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal fikiran. Contoh
apa yang kita kiaskan daripada yang usul tadi. Imam Al-Ghazali bagi contoh, ada satu hadis daripada Nabi yang mengatakan la yaqdi al-qadi wa huwa ghadbanu. Maksudnya seorang qadi itu tidak akan membuat satu hukuman, satu qada, satu keputusan, satu fatwa sekiranya dia sedang marah. Maknanya seorang qadi kalau dia berfatwa atau membuat satu keputusan ketika marah, itu tak dapat dipakai, sebab kemungkinan keputusan dia itu dipengaruhi oleh sifat marahnya. Kan? Dia bengang ke dengan saksi ke dengan apa semua, lalu dia buat keputusan against saksi itu, memanglah tak valid lah, sebab dia dalam keadaan beremosi. Berdasarkan hadis ini, para ulama fiqh dan usul fiqh mengatakan kita boleh kias. Maksudnya bukan sekadar ketika marah saja kita tak boleh pakai keputusan qadi ni. Kita juga tak boleh pakai ketika dia terlalu tak tahan nak buang air misalnya. Kan dia tak tahan sangat, kalau dia buat tu kita takut yang dia putuskan itu pun sama macam marah tadi, tergesa-gesa, pun tak boleh pakai ketika dia selamat amat lapar. Jadi qadi pun kalau nak buat keputusan, make sure perut kenyang, kan? Take 5, pergi minum dulu, makan, masuk balik, baru buat keputusan. Sebab takut nanti lapar itu pun akan mempengaruhi keputusan. Ataupun sedang merasa sakit. Kalau qadi itu tengah sakit pun tak boleh buat keputusan. Nampak tak? Benda ni tak dalam hadis, tapi dikiaskan. Jadi ilmu-ilmu sebegini pun dia jadi ilmu fardu kifayah. Penting, tapi tak semua orang wajib belajar. Tapi kena ada orang yang kaji hadis, kaji takwil, dia panggil takwil mukhtalaful hadis. Tapi bukan semua. Saya pun tidak mendalami perkara itu, kerana bidang saya lebih pada bidang akidah dan usul fiqh. Tapi yang detail-detail tu kadang-kadang saya tak. Okey. Itu yang kedua. Ilmu-ilmu sebegitu adalah ilmu dipanggil furu' kepada syariah. Contoh yang kedua itu tentang fiqh, tentang tasawuf pun sama juga, kata Imam Ghazali. Ada detail-detail tentang tasawuf, tentang penyakit hati. Ini pun fardu kifayah juga. Maksudnya tak semua orang perlu belajar, tapi kena ada pakar, kena ada yang mendalami dan menyampaikan kepada yang lain. Okey. Bab-bab ini kata Imam Ghazali akan dibicarakan dengan lebih lanjut dalam kitab dia ni, kitab Ihya Ulumuddin ni. Kitab Ihya Ulumuddin, tapi bukan bab ilmu yang kita belajar baca ni lah. Itu bab-bab lain. Kita tahu bahawa kitab ni besar. Yang ketiga, bahagian fardu ain bahagian ilmu syariah yang menjadi fardu kifayah dipanggil ilmu muqaddimat. Ilmu-ilmu yang bersifat muqaddimat. Tadi usul yang pertama, yang kedua furu', dia punya cawangan-cawangan atau pecahan, dan yang ketiga ilmu-ilmu introductory. Introductory, al-ilmul awail. Apa dia ilmu introductory ini? Contohnya seperti ilmu alat, seperti ilmu bahasa Arab misalnya, tulisan Arab, ilmu membaca. Ini semua ilmu-ilmu fardu kifayah. Maknanya kalau kita tak belajar pun tak berdosa, kan? Kan ramai orang Islam pun ramai yang tak boleh membaca. Nabi sendiri pun tak boleh membaca. Sebab itu Nabi dipanggil Al-Ummi. Tapi jangan salah faham, tak boleh membaca bukan bermaksud tidak berilmu. Sebagaimana kita punya datuk nenek dulu tak membaca, tetapi ilmu kadang-kadang lebih baik daripada kita lagi. Kalau dia bercakap menasihati kita, nasihat-nasihat mereka lebih baik daripada kita yang kononnya belajar kat universiti ni. Kerana mereka ada hikmah, kebijaksanaan. Sebab itu orang Arab dulu Al-Ummi, walaupun namanya Ummiyin, tetapi mereka mahir dalam banyak perkara. Kerana mereka belajar melalui lisan. Mereka belajar dengar orang cakap, mereka kongsikan. Nabi beritahu Tuan Bilal. Itu yang ke tiga. Maknanya ilmu-ilmu alat lah.
tetap fardu, tapi fardu kepada sebahagian. Sebab itu kita kena ada pakar bahasa, kita kena ada pakar tulisan, tapi bukan semua. Dan yang akhir sekali, yang keempat, ilmu yang dipanggil mutammimat, ilmu yang penyempurna, ilmu penyempurna, complementary sciences. Ilmu penyempurna ni penyempurna kepada apa? Penyempurna kepada ilmu usul tadi, Quran, hadis. Apa dia ilmu yang menyempurnakan Al-Quran? Ilmu yang menyempurnakan Al-Quran ialah ilmu qiraah misalnya. Ilmu qiraah. Sebab itu qiraah ni kena belajar, tapi tak semua orang wajib belajar. Tapi kan orang yang belajar itu lebih baik, kerana akhirnya dia tahu untuk membezakan antara satu bentuk qiraah dengan satu bentuk qiraah yang lain. Kita pun kadang-kadang ada sekali Ramadan tu imam luar datang, tiba-tiba dia baca qiraah lain, pening juga. Ada yang belakang tergeleng-geleng juga, kan? Salah katanya bacaan. Wadduha wal laili idza saja. Itu sebenarnya qiraah yang berbeza saja. Tetapi kita walaupun tak tahu, sebab ada orang yang belajar dan maklumkan kepada kita, maka kita akhirnya tahu juga tentang berbezanya bunyi-bunyi dan bacaan-bacaan tersebut. Begitu juga dengan hal-hal yang bersifat komplementari kepada Al-Quran yang lain, seperti ilmu asbabun nuzul misalnya. Bila kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita tak tahu sebab turunnya ayat-ayat itu. Tetapi mengetahui sebab turunnya ayat itu sebenarnya banyak membantu kefahaman kita tentang Al-Quran. Kadang-kadang ada salah faham Al-Quran ni kerana kita tak tahu sebab turun ayat itu. Kan? Bunuhlah orang kafir di mana yang kamu jumpa. Ada ayat itu tu. Kita baca ayat tu je terus siapkan sniper, pedang, pistol nak bunuh jiran sebelah. Sebab jiran sebelah kebetulan tak Islam. Tapi kita kena baca dulu asbab nuzul ayat itu, sebab turun ayat itu apa. Hadis pun begitu juga. Hadis juga ada dipanggil asbabul wurud. Kenapa satu-satu hadis Nabi sebut. Kadang-kadang kita baca literal aja, terus kita nak bagi kefahaman kita yang silap ataupun kefahaman ekstrim kita. Jadi satu-satu sebab kenapa berlaku ekstremisme, kerana kita tidak membaca asbab turun ayat dan asbab hadis. Saya ingat saya berhenti di situ dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi berkaitan dengan ilmu fardu kifayah ni, insyaAllah. Setakat itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ta'alaina futuhal 'arifin wa rzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.